Halo semua, salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Pendidikan Seni Visual tingkatan 3. Untuk kali ini kita nak buat kelas untuk first kelas ini kita jalankan secara online saja. Cikgu akan buat video, saja, record video. Hari ini kita hanya jalankan pengenalan saja, sesi pengenalan berkenaan dengan pendidikan seni visual untuk tingkatan 3. Ini adalah yang kamu nampak dekat skrin ini adalah buku teks untuk tingkatan 3 yang disediakan boleh dapatkan secara online. Cikgu akan berikan link untuk kamu buka. Ini adalah muka hadapan untuk buku teks pendidikan seni visual tingkatan 3. Kita scroll. Kita nak tengok secara ringkas saja untuk apa yang akan kita belajar untuk seni visual tingkatan 3. Pendidikan seni visual tingkatan 3. Kita pergi kepada isi kandungan. Zoom sikit. Untuk isi kandungan. Ini adalah isi kandungan. Untuk tingkatan 3 terdapat ada 11 tajuk. Semua sekali ada 11 tajuk untuk seni visual tingkatan 3. Sebenarnya seni visual ni bukan sahaja hanya melukis saja. Cikgu tahu semua dah belajar daripada tingkatan 1, tingkatan 2 dan sambung kepada tingkatan 3. Sebenarnya seni visual ni ada banyak benda jugalah yang perlu kita belajar. Untuk tingkatan 3 ada 11 tajuk. Tajuk yang pertama kita akan belajar dalam bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Tajuk yang pertama itu adalah pakaian tradisional dan perhiasan diri. Untuk tajuk yang pertama ini dia melibatkan pakaian tradisional. Ada 3 kaum utama, Melayu, Cina dan India. Dan kaum yang berada di Sabah dan Sarawak. Ini untuk tajuk yang pertama. Untuk tajuk yang kedua di sini, bawah bidang seni halus. Bawah bidang seni halus ada 3 tajuk. Yang pertama adalah seni lukisan. Ini bab 2, seni lukisan. Seni lukisan, cikgu percaya semua dah biasa dengar, dah tahu apa itu lukisan. Bermula dengan melukis lah. Untuk tajuk yang ketiga juga bawah bidang seni halus, iaitu seni catan. Ini catan ini kalau dalam English, cikgu rasa tak ramai tahu. Kalau cikgu sebut dalam English, mungkin ramai tahu itu adalah painting. Kalau lukisan ini adalah drawing, seni catan ini adalah painting. Itu adalah untuk tajuk yang ketiga, untuk bab 3 lah, bagi bidang seni halus. Kita akan belajar berkenaan dengan media seni catan itu apa. Media itu adalah alat yang digunakan, teknik untuk menghasilkan catan itu macam mana. Aliran seni catan itu apa dia? Ada beberapa aliran. Pelukis dan karya, siapa pelukis dia, apa karya yang dihasilkan. Dan ada uji minda. Uji minda ni soalan lah, apa semua lah. Eksplorasi, apa kita nak buat. Apresiasi ni apa yang kita dapat. Sama setiap tajuk yang kita belajar semua akan ada explore, akan ada ekspresi, akan ada apresiasi. Apa yang kita buat, apa yang kita dapat daripada sesi pembelajaran kita. Tajuk yang keempat pula adalah seni arca. Arca ini melibatkan contoh perbuatan, kita buat sesuatu, kita hasilkan benda itu secara 3D. Apa saja yang berkenaan dengan 3D itu adalah arca. Sama ada arca itu boleh digunakan ataupun tak. Yang melibatkan 3D lah. Kalau lukisan dan catan ini adalah secara 2 dimensi, 2D. Tapi kalau arca ini adalah 3D. Persepsi seni, definisi arca itu apa dia. Kalau English, arca ini disebut sebagai sculpture. Biasanya kalau yang mudahnya kita dapatnya dalam dekat taman permainan
ataupun dalam kelas kerusi, contoh meja itu adalah arca. Okay, sejarah perkembangan arca itu macam mana. Okay, kita fokuskan kepada seni arca tempatan. Okay, jenis-jenis arca itu apa dia, kaedah ataupun asas membentuk arca, kaedah asas. Okay, basic untuk membuat arca itu apa dia. Okay, bentuk arca, macam mana bentuk arca dia. Okay, seterusnya bawah bidang reka bentuk kita ada dua tajuk. Okay, untuk bidang reka bentuk ada dua tajuk. Okay, bab kelima iaitu reka bentuk landscape. Ini mungkin ramai tahu. Yang keenam adalah reka bentuk hiasan dalaman. Okay, perbezaan reka bentuk landscape dengan reka bentuk hiasan dalaman ini adalah, kalau reka bentuk landscape dia melibatkan kita menghias seni luar bangunan. Okay, kita buat hiasan di luar bangunan, sama ada kita buat hiasan taman, kita buat air terjun, okay, air pancut, semua itu adalah bawah reka bentuk landscape. Okay, untuk reka bentuk hiasan dalaman, itu melibatkan hias, kita nak menghias ruang dalam bangunan. Okay, dalam bangunan, perabot apa kita nak gunakan, warna apa yang sesuai untuk ruang tamu, ruang makan, okay, ruang dapur. Okay, itu adalah berkaitan dengan hiasan dalaman. Ini ada contoh-contoh dia punya peranan pereka bentuk hiasan dalaman. Okay, pereka bentuk itu designer lah, designer. Apa tugas dia untuk menghias. Okay, sama juga kalau untuk tajuk yang kelima ini, ada juga peranan pereka bentuk landscape. Apa tugas dia. Okay, tanggungjawab dia, macam mana dia nak hias. Okay, prinsip dan elemen. Okay, prinsip dan elemen reka bentuk hiasan dalaman. Dalam menghias itu kita tak boleh hias ikut suka hati kita je. Okay, mesti ada prinsip, mesti ada elemen apa yang kita nak terapkan. Okay, seterusnya untuk tajuk yang ketujuh iaitu reka bentuk industri. Okay, reka bentuk industri ni cikgu rasa ada kebanyakan kelas ada ambil RBT. Okay, dalam RBT itu ada berkenaan dengan reka bentuk industri. Okay, industri ni berkaitan dengan apa produk yang kita boleh hasilkan untuk kita boleh jual. Okay, industri yang boleh mendatangkan hasil, yang kita boleh buat duit lah. Okay, peranan mereka dalam reka bentuk industri. Apa peranan designer tu dalam mereka bentuk sesuatu yang berkaitan dengan industri. Okay, untuk form 3 ni dia banyak berkenaan dengan ni konsep rekaan perabot. Okay, kita buat perabot. Okay, furniture. Okay, macam mana konsep dia nak hasilkan. Okay, mungkin kita tak buat perabot itu betul-betul perabot lah, kita tak buat. Okay, kita belajar berkenaan konsep dia, rekaan dia macam mana, berkenaan rekaan klasik ke moden ke, semua itu yang kita tengok dalam buku teks. Okay, untuk seni ni cikgu ajar mudah saja, kita akan ikut 100% dalam buku teks, tapi mungkin kita akan buat rujukan sedikit dalam internet. Okay, seterusnya untuk bidang seni craft. Seni craft ini ada dua tajuk. Okay, seni craft, cikgu rasa semua tahu seni craft itu apa dia. Okay, seni craft ini berkaitan dengan kita punya tradisi lah. Okay, kita punya budaya. Ada dua tajuk untuk seni craft. Yang pertama adalah seni tekat. Okay, seni tekat ini berkaitan dengan seni untuk kita menghasilkan yang barang-barang yang berkaitan dengan macam jahitan lah. Okay, seni tekat, kita buat hiasan itu. Okay, motif seni tekat ini apa dia, prinsip seni tekat ni macam mana, alatan yang digunakan untuk menghasilkan tekat itu apa dia, bahan apa dia. Okay, proses ini semua kita akan tengok macam mana nanti. Okay, sebab hari ini untuk yang ini kita akan, cikgu nak tunjuk secara ringkas dia punya tajuk-tajuk sahaja. Okay, untuk tajuk yang 9 itu adalah seni anyaman. Seni anyaman, ini pun berkaitan dengan budaya kita. Anyaman ni cikgu rasa semua ada belajar. Mungkin ada belajar pada sekolah menengah. Okay, kita buat anyaman itu macam mana dekat sekolah. Biasanya kalau anyaman ini biasanya kita guna kertas saja. Ada yang buat bakul ke, buat tikar ke, itu adalah contoh-contoh anyaman. Okay,
prinsip asas seni anyaman itu macam mana, jenis seni anyaman itu apa dia, motif anyaman, kelarai. Kelarai ini adalah dia punya corak lah. Alatan yang digunakan untuk anyaman itu apa dia, bahan apa dia, fungsi anyaman itu apa dia. Ada fungsi dia. Proses penyediaan daun mengkuang, ini mungkin tak ramai tahu daun mengkuang itu apa. Nanti kita akan tengok secara lebih mendalam, lebih detail dalam buku teks, sebab semua ni ada dalam buku teks ni. Untuk tajuk seterusnya, bawah bidang komunikasi visual, ada dua tajuk, tajuk ke-10 dan tajuk ke-11. Tajuk ke-10 ini adalah seni reka grafik. Seni reka grafik kita design berkaitan dengan grafik, tipografi. Tipografi ini berkaitan dengan seni kita nak buat hiasan tulisan. Tipografi ini berkaitan dengan tulisan. Huruf apa kita nak gunakan, macam mana huruf tu digunakan, sesuai ataupun tak untuk design macam ni. Color apa sesuai untuk digunakan pada huruf tu. Definisi tipografi itu apa dia, aplikasi tipografi. Application apa? Kalau sekarang ni dekat telefon ada banyak apps yang kita boleh gunakan untuk hasilkan tipografi. Macam mana? Kalau English kita panggil typography lah. Ini bahasa Melayu dia ambil daripada perkataan daripada bahasa Inggeris, dia ubah kepada tipografi. Kalau dekat komputer apa software ataupun apps yang senang yang boleh digunakan untuk hasilkan tipografi. Kalau yang biasa membuat kerja menggunakan Microsoft Office, biasa gunakan Words kan. Words itu ada contoh-contoh tulisan dia, ada banyak contoh, ada banyak jenis tulisan. Times New Roman, ada Arial, ada jenis dan klasifikasi type itu apa, tipografi ekspresi itu apa. Yang semua ada ni, eksplorasi seni, ekspresi seni, apresiasi seni. Semua ini ada. Untuk setak tajuk semua tiga itu ada. Tajuk yang ke-11 adalah seni foto kamera. Ini berkaitan dengan kamera. Semua tahu kamera itu macam mana. Sekarang ni semua ada telefon. Dekat telefon itu dah ada kamera. Orang sekarang ni kita pergi mana-mana dah bawa kamera, tak macam dulu. Kalau telefon tak ada kamera, asing. Kamera dengan telefon asing. Tapi sekarang ni semua sudah ada. Cikgu andaikan semua dah tahu. Ini berkaitan dengan kamera, cikgu andaikan semua dah tahu. Definisi kamera itu apa? Peranti pengimejan itu apa? Dua ini mungkin tak sama. Peranti pengimejan, apa alat yang boleh menghasilkan image. Kamera itu memang boleh hasilkan image. Tapi ada lagi alat lain yang boleh menghasilkan image. Jenis kamera macam apa? Ada banyak jenis kamera dan ada banyak juga peranti untuk menghasilkan image, peranti pengimejan. Format kamera itu macam mana, teknik komposisi kreatif dalam fotografi dan lain-lain. Itu saja untuk pengenalan kita. Kita ada semua 11 tajuk untuk kita habiskan mengikut silibus. Ini semua mungkin kita akan belajar secara teori. Kalau sempat, ada ruang, ada masa, kita akan buat beberapa bahan lah, ikut aktiviti yang dia nak. Cikgu sebolehnya cikgu akan ikut aktiviti apa yang ada dalam buku teks ini, supaya dia tak lari dia punya tajuk. Itu saja untuk minggu ni. Ada apa-apa pertanyaan boleh tanya melalui grup WhatsApp dan sebagainya. Terima kasih. Itu saja untuk minggu ni. Bye.